Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah. Boleh dengar suara? Kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita sambung di mana ya? Baik. Muka surat 36. Renggan bawah. InsyaAllah.
Waalaikumsalam. Baik. Siapa yang ada buku rujukan boleh tengok muka surat 36. Mana sahabat-sahabat yang baru menyertai kita, yang berhajat, berminat untuk mendapatkan buku rujukan, boleh buat pembelian melalui wakil. Boleh tengoklah di grup ada, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita sambung. Kita telah pun berada di dalam perbicaraan berkaitan dengan istihadah. InsyaAllah. Sabar, kemudian dengar dengan teliti. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang bermain di dalam fikiran kita, jika terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita, berkat dengan sabar dan tekunnya kita, dengan niat ikhlas mempelajari sesuatu ilmu dengan tujuan untuk memperbaiki diri, insya-Allah Allah akan bukakan kepahaman. Insya-Allah. Mudah-mudahan segala urusan berjalan lancar, insya-Allah. Nur Hashimah binti Paiman. Baik, kita teruskan. Saya rasa sahabat-sahabat semua pun telah pun bersedia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kita pada muka surat 36. Permasalahan 3 jenis darah, iaitu darah kuat diapit oleh 2 darah lemah. Kita masih lagi di dalam tajuk mustahadah, mubtada'ah, mumayyizah. Iaitu kategori seorang wanita yang dia pertama kali datang darah, terus dijangkiti istihadah. Pertama kali datang darah dalam hidup dia, terus dijangkiti istihadah, dan dia ini mumayyizah. Yakni orang yang dia tahu untuk membuat penilaian terhadap darah, erti membezakan darah, tahu akan sifat-sifat darah. Kenal warna darah kuat lemah dia tahu. Ini yang kita panggil mustahadah mubtada'ah, pertama kali. Pertama kali datang darah, bukan pertama kali istihadah. Pertama kali ni maksudnya pertama kali datang darah, terus kena istihadah. Kalau pertama kali kena istihadah, tapi sebelum tu dah pernah haid, cuma tak pernah istihadah, dia panggil mu'tadah. Okey, jelas dulu. Dipanggil apa? Mu'tadah. Mubtada'ah ini, yang dia pertama kali datang darah, terus kena istihadah. Ini yang kita masukkan di sini. Jelas, Okey, baik. Dia kata sambungan kita ni, permasalahan 3 jenis darah, iaitu darah kuat diapit oleh 2 darah lemah. Sebelum ini, kita telah pun melihat beberapa contoh di mana darah yang keluar berterusan melebihi 15 hari. Bagi perempuan yang pertama kali datang darah, kemudian dia keluar melebihi 15 hari. Pertama kali datang darah, keluar melebihi 15 hari. Kita buat contoh 16 hari. Sehingga 16 hari. Kalaulah dia keluar 7 hari darah kuat, selebihnya darah merah, darah lemah. Maka pada hari ke-16 ketika darah masih keluar, dia
wajib mandi. Wajib mandi hadas. Kemudian wajib solat. Puasa jika bulan puasa. Walau darah masih keluar tapi pada hari ke-16 tetap kena mandi. Kemudian dia melihat ke belakang yang mana yang nak dihukum sebagai haid. Maka oleh kerana dia mumayyizah, dia kenal darah yang kuat sahaja dihitung sebagai haid. Maka 7 hari pertama itu dihitung sebagai haid. Kemudian yang lemah merah tu, lemah semua tu semua dihukum sebagai istihadah. Istihadah, maka yang dihukum sebagai istihadah yang ke belakang hari itu semua kena qada semula. Berapa hari? Kalau 7 hari saja dikira haid, maka 8 hari qada solat. Solat, puasa dan lain-lain lah. Tapi masa dia tengah keluar tu mestilah dia tak solat, mestilah dia tak puasa kan. Mengharapkan darah tu berhenti pada hari ke-15 untuk mendapatkan maksimum untuk berada dalam tempoh maksimum haid. Tapi selepas hari ke-15 rupanya darah tu masih bersambung keluar. Bila bersambung keluar, maka tentunya ada yang dihukum haid, ada yang dihukum istihadah. Jadi darah kuat saja dihukum sebagai haid kerana mumayyizah. Itu apa yang kita dah kongsikan sebelum ini. Jelas dulu. Tak lama lah, tak lama lah. Ini nak kena hantar bila? Ngantuk letih. Okey. Jelas dulu. Jelas tak? Jelas? Okey. Okey, akak. Pada hari ini kita nak tengok permasalahan masih dalam tajuk yang sama, kategori mustahadah, mubtadaah, mumayyizah. Dan jenis pertama kali datang darah terus kena istihadah dan dia tahu membezakan darah. Cuma pada bicaraan 3 jenis darah, kuat, lemah, kuat. Kuat, lemah, kuat. Kuat, lemah, kuat. Cerita dia kuat, lemah, kuat. Dia ada kuat, lemah, kuat. Okey. Bagaimana kalau berlaku sedemikian? Bagaimana jika berlaku sedemikian, keadaan sedemikian? Kalau tadi kita tengok, sebelum ni kita tengok contoh terus saja. 2 tona. Maknanya kuat, lemah. Kuat, lemah. Yang kuat dihukum sebagai haid, yang lemah sebagai istihadah. Bagaimana? Ada soalan dah. Bagaimana kalau darah keluar berterusan berbulan-bulan? Berterusan berbulan-bulan. Soalan tu masih umum. Jadi timbullah persoalan juga. Berbulan-bulan, adakah dia ingat adatnya yang sebelum berlaku berbulan-bulan itu? Ataupun dia tidak ingat. Dan contoh, kalau kata secara umum juga, bermula pada contoh 35, 36, nanti kita akan jumpalah contoh yang kalau dia keluar darah berbulan-bulan.
Nah, begitu. Soalan baca kemudian boleh ke Ustaz? Tak boleh lah, pasal orang komen tak berhenti-henti. Kalau saya baca soalan kemudian lagi, memang nak cari soalan memang tak jumpa. Nah, melainkan kalau semua boleh tahan dulu soalan, jangan komen apa-apa, nanti bila saya kata okey, kita akan buka soalan. Jangan. Tu. Nah. Kalau boleh tahan tanpa komen sehingga saya buka soalan, okey. Pasal nanti kalau saya tak baca awal-awal, soalan yang keluar, soalan ni akan terlepas ke atas. Dia akan jadi terlepas. Baik. Ni kalau darah berbulan-bulan, nanti kita akan sampai pada contoh 35 dan ke atas nanti. Baik. Sekarang permasalahan 3 jenis darah, iaitu darah kuat diapit oleh 2 darah lemah. Silap ni. Yang kita nak cerita sekarang ni, lemah, kuat, lemah. Okey. Baik. Darah kuat dikira sebagai haid. Tengok dalam not buku kita. Darah kuat dikira sebagai haid sekiranya keluar darah kuat yang berselang atau yang dipisah dengan darah lemah, yakni darah kuat menengahi antara 2 darah lemah, iaitu darah lemah yang sama warna diselangi oleh darah kuat. Maknanya darah lemah dulu, kemudian di tengah-tengahnya darah kuat, di hujungnya pula darah lemah kembali. Tapi darah lemah itu darah lemah yang sama warna, sama sifat. Okey. Itu yang dimaksudkan di sini. Merah, hitam, merah. Maksudnya begitu. Ataupun kuning, merah, kuning. Ini kita punya perbahasan untuk perbincangan kita malam ini. Tak? Merah, hitam, merah. Kuning, merah, kuning. Macam tu. Okey. Contoh 21, pertama kali keluar darah. 6 hari darah lemah, merah. 7 hari darah kuat, hitam. 20 hari darah lemah, semula, merah. Okey, dalam contoh ini kita buat, dia ada 7 hari darah lemah, kemudian 7 hari darah kuat hitam, 20 hari darah lemah merah balik. Okey. Keterangan darah lemah 6 hari, maaf. 6 hari. Okey. Darah lemah 6 hari pertama dikira sebagai istihadah. Darah kuat 7 hari kedua dikira sebagai haid. Darah lemah 20 hari ketiga dikira sebagai istihadah. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qadha solat 8 hari. Yakni 6 hari campur 2 hari. Bermula pada hari ke-16 dihukum suci dan tunai solat seperti biasa serta lain-lain ibadah berkait suci. Apa yang berlaku di sini? Di sini
Dari hari pertama siapa yang ada buku boleh nampak lah gambaran dia di situ. Okey. Nampak tak? Boleh nampak ah? Okey. Dia kata kes ini, kes seorang perempuan, dalam contoh tu kita tak sebut perempuan ke lelaki kita tak sebut. Jadi bila sebut dah berkaitan dengan darah ni perempuan lah. Maknanya seorang perempuan ni dia pertama kali keluar darah. 6 hari darah lemah. 6 hari darah lemah. Merah. Di sini 6 hari darah lemah. Lemah. Merah. 7 hari berikutnya darah kuat hitam. Kuat hitam. Kemudian 20 hari berikutnya anak di sini dan seterusnya lah. Darah lemah. Merah semula. Okey. Jadi keterangan dia kata darah lemah 6 hari pertama dikira istihadah. Keterangan di dalam contoh itu menunjukkan bahawa keadaan telah berlaku. Keadaan yang telah berlaku. Berlaku bila? Semasa hari ke-16. Keterangan ini menunjukkan bahawasanya keputusan dibuat pada hari ke-16. Kerana pada hari ke-16 itu dia mandi. Nah, tapi dalam keterangan bagi tahu 6 hari pertama darah istihadah, 7 hari berikutnya darah kuat hitam haid, dan 20 hari berikutnya darah merah semula, itu semua istihadah. Mandi pada hari ke-16. Okey. Bermakna di sini pada ketika keadaan sedang berlaku, bila perempuan ni datang darah, keluar darah. Keluar darah. Pada ketika itu dia tetap kena tunggu. Selama mana masih berada di dalam tempoh maksima haid. Kena ingat. Kita sentiasa kena ingat. Minima haid 24 jam atau sehari semalam. Maksima haid 15 hari, 15 malam. Pada ketika seorang perempuan didatangi darah, pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, selama mana dia masih berada dalam tempoh 15 hari, pada ketika dia keluar darah itu, dia tetap kena tunggu. Dia tak boleh solat, dia tak boleh puasa, dia tak boleh melakukan sesuatu perkara yang mesti disyaratkan suci. Jelas dulu tak setakat ni? Jelas dulu tak setakat ni? Jadi waktu dia sedang keluar, hari pertama, kedua, ketiga dia tunggulah. Okey. Cuma dalam kes ni, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dia mendapati darah yang keluar itu berwarna merah. Sewaktu dia sedang keluar darah warna merah daripada hari pertama sampai ke-6, dia memang tak solat. Pada ketika dia keluar darah daripada hari pertama sampai ke-6 warna merah itu, dia pun belum boleh meletakkan satu ketetapan bahawasanya darah ni darah lemah. Dia tak boleh kata darah merah yang ni kita cerita seolah-olah sedang melalui situasi semasa. Memang dalam buku, dalam kitab dia akan cerita benda yang telah berlalu.
Akhirnya kita nak buat satu keputusan. Cuma sekarang ni kita cuba menyelami keadaan seolah-olah sedang berlaku. Hari ni keluar hari pertama. Tengok warna apa? Warna merah. Okey, tak apalah. Hari kedua pun merah. Hari ketiga pun merah. Keempat pun merah. Kelima pun merah. Keenam pun merah. Selama masih keluar itu, dia tetap tak solat. Tak boleh puasa. Tak boleh berurusan dengan urusan yang mesti disyaratkan dengan suci. Tetapi pada ketika dia keluar, darah hari pertama, kedua, ketiga sampai keenam yang warna merah tu, dia belum boleh mengatakan darah itu darah lemah. Kenapa tak boleh kata darah lemah? Kerana mungkin selepas darah merah ini, mungkin keluar darah kuning. Maka kalau keluar kuning, merah ini jadi kuat. Okay. Jadi pada hari ke-6 dia tengok darah dia masih merah. Okey, tak apalah. Apabila masuk hari ke-7, masih keluar darah, tetapi darah tersebut sudah bertukar daripada warna merah kepada warna hitam. Bermakna daripada sifat lemah kepada sifat kuat. Okey. Tak apalah walaupun berubah sifat, berubah warna, tetap dalam tempoh 15 hari maksima bagi haid. Yakni dalam tempoh sah haid. Maka dia tetap kena tunggu juga. Hari ke-8 tunggu, tapi dah warna hitam dah. Ke-9 tunggu, 10, 11, 12, 13, dia masih tunggu, dia tak solat. Pada hari ke-14, dia mendapati darah dia masih keluar tetapi kembali bertukar kepada darah lemah semula. 6 hari yang ke depan hari itu merah dah. Lepas tu tadi, semalam kemarin, 7 hari kemarin, hitam pula. Hari ni hari ke-14 tengok merah. Pada hari ke-14, ketika darah dia keluar dan berubah daripada hitam kepada merah semula, tetap dia kena tunggu juga, dia tak boleh solat. Kenapa? Kerana masih dalam tempoh maksima haid. Ni kena faham, kena jelas. Kalau yang ni dapat dipahami, dapat diperhalusi, insya-Allah lah lepas-lepas ni contoh-contoh dia jadi mudah. Pasal dia tahu nak letak maksima haid ni, minima haid ni, dia tahu nak letak di mana. Dia tahu perbahasan tersebut nak letakkan kategori, buat hari ke-6 ni masih dalam maksima haid. Hari ke-14 masih dalam maksima haid. Hitam maknanya jadi darah kuat kerana awalnya warna merah, merah jadi darah lemah. Ini yang sepatutnya dipahami. Maka pada hari ke-14, dia mendapati darah dia masih keluar tetapi berubah daripada kuat kembali kepada lemah. Daripada hitam kembali ke merah semula. Tapi dia kena tunggu lagi. Pasal apa? Pasal dia masih dalam tempoh sah haid. Iaitu dalam tempoh maksima haid. Hari ke-15 dia masih keluar. Tetap dia kena tunggu juga. Kenapa? Kerana hari ke-15 ini berada di dalam maksima haid lagi 15 hari 15 malam. Tak? Pada ketika dia berada pada hari ke-15 itu, dia masih lagi dihukum sebagai haid. Maka dia tetap tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh buat benda-benda yang berhajat, bersyaratkan suci. Tiba-tiba dia dapati pada hari ke-16 darah dia masih keluar. Bersambung keluar pada hari ke-16. Maka pada ketika hari ke-16 dia mendapati darah dia masih keluar, pada ketika itu dia tidak lagi berada di dalam tempoh maksima haid. Oleh kerana dia tidak lagi berada di dalam tempoh maksima haid, maka nak tak nak dia wajib mandi pada hari ke-16 itu. Wajib mandi hadas. Dan setelah itu dia tetap kena solat dah. Dia tetap kena puasa dah kalau bulan puasa. Dan dia boleh melakukan sebarang pekerjaan perkara yang berkait dengan suci. Kerana pada hari ke-16 ini dia dihukumkan suci. Kerana darah yang keluar pada hari ke-16 ini dinamakan sebagai darah istihadah. Adakah darah hari ke-16 ini sahaja yang disebut istihadah? Tidak. Ini yang kita nak bahas. Okey. Jelas? Takat ni jelas dulu. Takat ni jelas tak dulu?
Jawab jelas tak jelas saja. Soalan sabak Ustaz. Jelas tak jelas je dulu. Okey. Pada hari ke-16 dia kena mandi sebab apa? Kerana dia keluar daripada tempoh maksima haid. Bila dah kata boleh mandi wajib mandi hadas, maka tentulah wajib solat, wajib puasa, dan lain-lain ibadah yang berkait suci. Okey. Cuma sekarang kita nak hukum berapa hari haid dia. Okey, bila nak hukum berapa hari haid dia ni lah yang kita kena bawa masuk balik. Dia ni kategori apa perempuan ni? Dia kategori pertama kali datang darah dalam hidup dia ke? Dia dah pernah datang darah sebelum-sebelum ni ke? Okey. Kita sedang bincang, ini kes bagi seorang perempuan yang pertama kali kedatangan darah. Dan bila pertama kali kedatangan darah, terus bermasalah dengan istihadah. Jadi dia tidak ada adat, tidak ada sejarah haid yang lalu. Oleh kerana itu, kita nak melihat pula. Perempuan ini, dia ni tahu tak membezakan darah. Dia kenal tak darah. Yang kata hitam, merah, kuat, lemah, dia kenal tak? Kita bicara yang dia ni kenal. Tajuk dia mumayyizah. Kenal darah. Dan cukup syarat-syarat tamyiz. Apa syarat-syarat tamyiz? Darah kuat tidak kurang 24 jam sehari semalam. Darah lemah, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam bagi darah yang berterusan. Darah lemah tidak diselangi oleh darah kuat. Ini 4 syarat tamyiz ni kena ingat. Okey. Sekarang kita cerita perempuan yang pertama kali datang darah. Terus dijangkiti istihadah. Dan dia kena darah. Okey, oleh kerana dia ni kena darah. Dia ingat, 6 hari yang pertama dulu merah. Kemudian 7 hari yang kemudian hitam. 2 hari yang lepas, hari ke-14, 15 merah. Hari ni hari ke-16. Aku dah mandi dah. Aku kena mandi. Aku wajib mandi. Dan hari ke-16 hari ni, walaupun darah aku masih keluar warna merah ni, aku wajib solat juga. Pasal aku nama istihadah. Cuma sekarang ni haid aku untuk 15 hari yang lepas tu, berapa hari yang dihukum haid? Okey. Kalau dia kategori mumayyizah, darah kuat sahaja dikira sebagai haid. Maka darah kuat dia berapa hari tu? 7 hari. 7 hari yang mana? 7 hari yang di tengah-tengah. Yang awal ada 6 hari merah, yang hujung ada 2 hari merah. Jadi, yang dihukum sebagai haid hanya darah hitam. Daripada 15 hari itu, 7 hari darah hitam sahaja dihukum sebagai haid. Maka 6 hari yang pertama tak dihukum sebagai haid, hukum istihadah. Yang 2 hari di hujung 14 dengan 15 juga dihukum sebagai istihadah. Sebab tu ditulis di situ, mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qada solat 8 hari. Yang ni 6 hari yang awal, 2 hari yang kemudian, iaitu hari ke-14 dan 15. Kerana dia keluar darah hitam daripada hari ke-7 sampai hari ke-13, hari ke-14 merah balik. 14 dengan 15. Jadi merah 14, 15 dan merah 1 sampai 6 dihukum sebagai istihadah. Cuma pada ketika sedang keluar tu, dia tak solat lah. Okey. Jelas. Lepas tu, seterusnya lah. Sampailah dia berhenti darah yang 20 hari lagi ujung tu. Last tu. 20 hari ni termasuk hari yang ke-14 dengan 15. Maknanya semuanya jumlah dia 33 hari darah dia. Bermula daripada hari 14 sampai hari ke-33 semua darah merah. Dia mandi pada hari ke-16. Okey, jelas, habis. Okey. Siapa tak faham untuk contoh 21? Tak apa. Jangan susah hati.
Kita terus pada contoh 22. Situasi yang lebih kurang sama. InsyaAllah kita akan lebih jelas. Contoh 22. Contoh 22. Pertama kali datang darah. 4 hari darah lemah. Contoh 22. 4 hari darah lemah. 5 hari darah kuat. 18 hari darah lemah. Okey. Okey. Sama je. Nah, mandi pada hari ke-16. 4 hari pertama merah, istihadah. Nah, lepas tu 6 hari darah merah. Setelah darah kuat, juga istihadah. Mandi pada hari ke-16. Qadha solat sebanyak 10 hari. Tengok keterangan. Darah 4 hari pertama dikira sebagai istihadah. Darah 5 hari seterusnya dikira sebagai haid. Darah 8 hari seterusnya dikira sebagai istihadah. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qadha solat 10 hari. Yang ini 4 hari tambah 6 hari. Bermula hari ke-16, dihukum suci dan tunai solat seperti biasa serta lain-lain ibadah berkait suci. Maksudnya, waktu dia tengah keluar darah, 4 hari yang pertama merah, dia tunggu. Pasal dalam tempoh maksimal haid. Hari ke-5 mula bertukar menjadi darah kuat, darah hitam. Daripada merah pergi ke darah hitam. Tak apalah, masih dalam maksimal haid. Hitam ke merah ke, dia tetap tunggu sampai hari ke-9. Masih lagi hitam dan masih dalam maksimal haid. Tunggu juga, tak solat juga, tak puasa dan seumpamanya. Hari ke-10 bertukar semula daripada hitam kepada merah kembali. Tapi tetap dalam maksimal haid. Kita tunggu juga. 12, 13, 14, 15 masih lagi warna merah. Maka tetap tunggu juga. Sebab apa? Sebab masih dalam tempoh maksimal haid. Selama mana masih dalam tempoh maksimal haid, 15 hari, 15 malam ni, bila kedatangan darah, keluar darah, tunggu je lah. Okey. Pada hari ke-16, dia dapati darah dia masih keluar. Bersambung dengan hari ke-15. Bila hari ke-16 masih keluar, maka dia wajib mandi. Solat, puasa seperti biasa. Mandi, solat, puasa seperti biasa. Kenapa? Kerana hari ke-16 tidak lagi berada dalam tempoh maksimal haid. Okey. Jadi hari ke-16 yang darah dia masih keluar itu dihukum sebagai istihadah. Setelah dia mandi hadas, setelah dia mandi wajib, maka dia wajib solat pada setelah masuk waktu solat. Okey. Cuma sekarang ni nak hukum 15 hari yang ke belakang tu, berapa hari yang dia kira haid? Dia pertama kali datang darah. Ni cerita pertama kali datang darah. Dia pertama kali datang darah. Adat tak ada lagi. Oh, dia kena darah mumayyizah. Okey, dia kena darah mumayyizah. Okey. Dia tahu yang 4 hari yang pertama merah. 5 hari kemudian hitam. Oleh kerana berlaku perubahan warna, maka darah hitam yang kuat sahaja dihukum sebagai haid. Maka haid dia 5 hari sahaja. 4 hari yang pertama istihadah, 6 hari yang kemudian ini juga istihadah. Lepas tu kalau dah kata istihadah, kenapa tadi tak solat? Tadi tak solat tu pasal apa? Pasal waktu keluar merah tu masih dalam maksimal haid. Dia bukan tahu yang nanti hari ke-16 mesti keluar. Pada situasi semasa,
waktu sedang keluar darah, mana perempuan ni tahu, oh aku ni mesti nanti hari ke-16 keluar ni. Tak apalah, aku solat je lah hari pertama, kedua, ketiga, keempat ni. Confirm dah tentu istihadah. Sebab nanti hari ke-16 nak keluar balik. Dia bukan tahu. Dan dia pun tak tahu yang nanti akan berlaku perubahan warna daripada merah kepada hitam. Dia tak boleh solat lagi pada ketika hari pertama, kedua darah merah ni. Takkan dia boleh yakin, dia kata saat lagi hari kelima mesti keluar darah hitam. Kalau keluar darah hitam, tentulah darah merah ni jadi istihadah. Aku solat siap-siap lah. Tak boleh juga, dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu, masih berada dalam tempoh maksimal haid 15 hari 15 malam, darah yang keluar, tak kira warna apa, dia tetap kena tunggu. Tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh buat benda-benda yang berkait suci. Okey. Jadi, bila dah dia sampai pada hari ke-16, tengok-tengok darah masih keluar. Dia wajib mandi dah. Tak boleh tunggu lagi hari ke-16. Wajib solat. Wajib puasa jika Ramadan. Tak? Kemudian, dia kena qada puasa berapa hari. Oleh kerana dia tahu yang di dalam 15 hari kebelakangan itu ada darah kuat 5 hari di tengah-tengahnya. Jadi 5 hari saja yang dihukum sebagai haid. Selebihnya dari 10 hari itu dihukum sebagai istihadah. Jadi yang hukum istihadah 10 hari kerana warna merah lemah itu kena qada solat. Qada solat 10 hari. Oh, ini bulan puasa. Bila bulan puasa, dia kena qada berapa hari? Dia kena qada puasa. Qada puasa 15 hari ya. Saya ni semua tak solat ni. Kalau bulan puasa lah. Okey. Jelas? Jelas untuk soalan contoh 22. Puasa kena qada semua. Solat cuma qada pada hari yang dihukum istihadah. Pasal apa puasa kena qada semua? Pasal semua tak puasa. Solat pun tadi semua tak solat 15 hari ke belakang tu. Cuma ada hari yang di tengah-tengah tu dihukum sebagai haid. Bila dihukum sebagai haid, solat tak perlu qada lah. Tak? Tapi kalau puasa, walaupun dihukum sebagai haid, tetap kena qada. Okey. Jelas? Macam mana situasi ini berlaku pada perempuan yang tak pandai beza warna darah? Dia akan bermula pada muka surat 53 nanti ya. Pada muka surat 53 nanti ya. InsyaAllah. Boleh? Sabar sekejap nah. Nur Syam Firdaus. Okey, insyaAllah. Muka surat 53 dia akan bahas tentang perempuan yang dia tak tahu beza darah, yang disebut sebagai ghairu mumayyizah. Untuk sekarang kita sedang bicarakan yang mumayyizah, yang dia reti beza darah. Pertama kali datang tapi dia reti beza darah. Tapi kalau nanti kita masuk tajuk mustahadah mubtadaah ghairu mumayyizah muka surat 53, cerita perempuan pertama kali datang darah tapi dia kena istihadah, yang dia ni tak tahu nak beza darah, tak reti nak tengok darah. Okey. Boleh? Okey, selesai contoh 22. Contoh 23. Contoh 23. Nah, lebih kurang sama aja pasal tajuk dia lemah kuat lemah. Darah lemah mengapit darah kuat. Darah kuat diapit oleh darah lemah. Okey. Selesai. InsyaAllah. Saya ni sangat berharaplah nak sekali penjelasan sahabat-sahabat dah boleh faham.
Faham dengan sepaham-pahamnya. Pasal nanti boleh kongsi pula dengan orang lain. Boleh mengajak orang lain. Tak boleh skala besar, mengajar skala kecil. Tak tahu, jawab tak tahu. Jangan malu cakap tak tahu. Dan kalau salah, mengaku salah. Jangan malu mengaku salah. Memang proses dia begitu. Kalau betul semua, itu kategori maksum. Tentunya bukan kita. Jadi jangan susah hati lah. Kalau semua orang ada ilmu jiwa, semua orang ada ilmu jiwa, jadi dia tak berlaku salah menyalah, caci mencaci, cela mencela. Itu semua adalah jarum-jarum yang nak merosakkan kebaikan. Apalagi kalau kebaikan itu hanya pada rupa kebaikan tetapi bukan hakikat kebaikan. Lalu ada pula jarum-jarum kerosakan. Lagi susah. Jadi kita kalau nampak orang buat salah, ada orang menyampaikan benda yang tersalah, sabar je lah dulu, tunggu. Tak ada orang sengaja nak buat salah. Dari segi kelazimannya begitu. Baik, insya-Allah. Contoh 23. Pertama kali keluar darah. 5 hari darah lemah. 5 hari darah lemah. 10 hari darah kuat. 10 hari darah kuat. 15 hari darah lemah. Darah lemah. Baik. Tengok keterangan. Darah 5 hari pertama dikira sebagai istihadah. 5 hari darah lemah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 10 hari, darah 10 hari seterusnya dikira sebagai haid. Darah 15 hari seterusnya dikira sebagai istihadah. 16, 17, 18 dan seterusnya. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qada solat 5 hari. Bermula pada hari ke-16 dihukum suci dan tunai solat seperti biasa serta lain-lain ibadah berkait suci. Baik. Masih dalam tajuk mustahadah, mubtadaah, mumayyizah. Perempuan yang pertama kali kedatangan darah terus dijangkiti istihadah tetapi dia tahu membezakan darah. Okey. Hari pertama keluar darah dia tengok-tengok merah. Apa dia nak buat? Tak apalah, tunggu je lah. Hari kedua masih merah, 3, 4, 5 masih merah. Tak apa, tunggulah. Kenapa? Kerana dia dah masuk dalam kategori tempoh sah haid, iaitu dalam maksima haid 5 hari, dalam maksima haid, kerana maksima haid 15 hari 15 malam. Sekarang baru hari kelima, darahnya warna merah. Tak apalah, dia tunggulah, dia tak solat lah, dia tak puasa, dan tak boleh buat ibadah-ibadah yang berkait dengan suci. Jadi yang dia boleh buat Facebook, TikTok, Instagram. Lain tak boleh. Okey. Masak pun tak boleh, letih. Begitu. Hari ke-6, dia mendapati darah dia masih keluar tetapi telah bertukar daripada merah kepada hitam. Oh, tak apalah. Walau bertukar daripada merah kepada hitam, tetap darah juga. Dan masih lagi dalam tempoh maksimum haid. Maka nak buat apa? Teruskan Facebook. Teruskan TikTok. Hari ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 masih keluar dan masih lagi hitam. Tetap tunggu. Sekali-sekala Shopee. Lepas tu hari ke-13, ke-14, ke-15 masih keluar hitam. Tak apa.
Dia bermain. Masih dalam tempoh maksimal haid 15 malam. Hari ke-15 masih hitam. Okey. Lepas tu, pada hari ke-16 dia mendapati darah dia masih keluar tetapi telah berubah daripada hitam kembali kepada merah. Merah ke hitam ke, pertama nak tengok hari keberapa dia keluar tu. Hari ke-16 dah. Bila hari ke-16 dah, mau tak mau mesti mandi, solat, puasa macam biasa kalau bulan puasa. Lepas tu, baru dia mula buat perhitungan hukum haid dia yang 15 hari lepas. Okey. Jadi setelah dia mandi pada hari ke-16, sekejap lagi masuk waktu solat apa semua, dia wajib solat dah. Okey. Kalau bulan puasa, dia wajib puasa lah. Tapi tengoklah dia mandi tu pukul berapa. Dia sedap tu pukul berapa. Kalau dia bangun subuh tu, dia tengok-tengok, dia niat apa semua, okey lah. Tapi, tengok lah, kalau bulan puasa, dia puasa lah. Kalau dapat sebelum subuh dia apa semua, tak apalah, ni cerita lain lah. Okey. Dia pada hari ke-16 tu, dia dah mandi, dia dah solat apa semua, dah boleh solat apa semua. Cuma 15 hari yang ke belakang hari tu nak hukum haid berapa hari. Dia ni pertama kali datang darah, mana ada adat lagi. Oh, disebabkan dia ni kita sedang bicarakan mumayyizah, dia reti bezakan darah. Dia tahu kenai darah. Maka dia ingat, 5 hari yang pertama hari tu warna merah. Lepas tu berubah daripada warna merah kepada warna hitam. Warna hitam hari tu 10 hari. Oleh kerana mumayyizah, darah kuat yang dikira sebagai haid, jadi 10 hari yang daripada 15 hari tu, 10 hari kemudian lah dihitung sebagai haid. Maka 5 hari pertama tu merah, istihadah lah. 10 hari haid. Haid. Bila dah 10 hari haid daripada 15 hari yang ke belakang tu, berapa hari dia nak kena qada solat? Qada solat 5 hari. Jelas tak? Masak tak boleh tu bukan hukum untuk orang haid. Masak tak boleh tu hukum dia. Jangan ingat saya bagi hukum kalau orang haid tak boleh masak. Tak, hukum dia tu. Dia kata dia haid, tak boleh masak. Macam tu lah bunyi dia. Tak faham lah. Tak faham nak buat lagu mana. Banyak hang punya tak boleh masak. Tak ada lah, kita pun faham gurau-gurau je. Tak? Baik. Gelak-gelak juga dah sudah komen berhenti Zat. Jelas lah? Soal contoh 23. Okay, habis. Contoh 24. Contoh 24 ni tak boleh main-main. Kena dengar jelas sikit. Okay. Contoh 24 ni kena serius sikit. Okay. Contoh 24.
Tengok siapa yang ada buku boleh tengok. InsyaAllah lah, saya rasa kalau ada buku tu rasanya boleh nampak kot. Pasal dalam buku tu, siapa yang ada buku tu, cuba komen sikit. Mudah ke tak mudah? Saya pun kira kita ni ibarat macam bedah buku. Macam bedah buku lah kata dah. Pasal saya pun perlu juga feedback tu. Kerana mungkin selepas daripada ini perlu kepada buat satu versi baru, versi kemas kini ataupun versi tambahan ke apa ke, kita kena buat lah. Di feedback tu penting lah. Nak. Okey. Kalau mudah, Alhamdulillah, kita tak perlulah buat pembaharuan lagi. Okey. So, kita pun dah habis fikir dah. Kaedah macam mana nak bantu masyarakat kan. Tak tahulah, pada saya lama lah untuk nak siapkan dulu buku ni. Hampir setahun juga. Untuk nak lengkapkan. Nak siapkan macam yang ada pada tangan tuan-tuan perempuan ni lah. Semoga dia bermanfaat lah. Okey. Contoh 24. Alhamdulillah, kalau boleh faham dengan apa yang tertera di dalam buku, Alhamdulillah. Sebab saya perlu tahu, kerana saya baca sendiri, saya faham lah. Saya yang susun kan. Kemudian saya boleh ingat lah kalau tajuk ni muka surat berapa, bab ni muka surat berapa, contoh yang lebih kurang macam ni muka surat berapa, pasal saya yang susun. Setahun mengadap benda yang sama je kan. Dia jadi macam menghafal dah lah sikit. Syarat tamyiz tak ada ke dalam buku ni Ustaz? Syarat tamyiz ada insya-Allah muka surat 31. Ada syarat tamyiz, ada muka surat 31. Dia bersekali dengan warna darah. Kan? Kita dah bincang dah minggu lepas, ada 2 minggu lepas tu. Syarat-syarat tamyiz tu. Okey, kalau okey Alhamdulillah. Pasal saya perlukan feedback tu. Saya data tu saya perlu. Saya nanti kalau kata perlu nak buat untuk edisi kemas kini ke apa ke, saya ada input. Contoh 24, pertama kali keluar darah. Sehari kuat hitam. Sehari kuat hitam. Sehari berhenti. Sehari berhenti. Berulang selama 7 hari. 3 ada balik, 4 tak ada. 5 ada balik, 6 tak ada. 7 ada balik. Dia macam tu lah. Pada hari ke-8, keluar darah lemah. Berterusan 14 hari. Start hari ke-8, darah lemah,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nak berterusan sampai hari 21. Berapa 14 hari kan? Okey. Lain sangkut ke? Tak tahu, lain saya hari ni alhamdulillah okey. Orang lain okey ke? Ramai yang sangkut ke ataupun macam mana? Alhamdulillah. Apa yang sangkut-sangkut tu mungkin lah masalah hujan ke apa, cuaca ke apa kan. Okey, baik. Okay, kita balik kepada fokus balik pada ni. Okey. Sehari, hari pertama keluar darah kuat hitam. Hari kedua tak ada. Hari ketiga hitam balik. Hari keempat tak ada. Hari kelima hitam balik. Hari keenam tak ada. Hari ketujuh hitam. Hari ke-8 merah pula. Dah jadi darah lemah. Kuat tak ada, kuat tak ada, kuat tak ada, kuat lemah pula. Jadi macam tu. Okey. Jelas dulu contoh ni dulu. Contoh ni dulu jelas dah. Contoh permasalahan. Jelas tak? Jelas dulu. Hari pertama hitam, hari kedua tak ada. Berhenti darah. Hari ketiga hitam, hari keempat tak ada. Hari kelima hitam, hari keenam tak ada. Hari ketujuh hitam lagi. Hari ke-8 merah dah. Dan hari ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya merah semua. Okey. Okey. Alright. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita tengok keterangan dia. Darah 7 hari pertama dikira sebagai haid. Ketika berhenti darah, naqaq, hari kedua, hari keempat, hari keenam yang tak ada darah tu, yang berselang dengan darah kuat itu, wajib mandi hadas dan solat. Puasa jika Ramadan serta lain-lain ibadah berkait suci. Dia kata dalam kurungan tu, rujuk keterangan pada muka surat 11. Penting. Dia kata, rujuk keterangan pada muka surat 11. Iaitu, siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 11. Muka surat 11. Ya. Hari ke-16 tu dia wajib mandi pasal dah keluar daripada hari tempoh 15. Sekali kita terang lah. Sahabat sana. Tak apa, soalan tu dah ada dah. Tak apa. Kita terang. Dah ada dalam keterangan ni ada. Sekali kita terangkan. Kita baca dulu keterangan. 7 hari yang pertama dikira sebagai haid. Ketika berhenti darah, yang hari kedua, hari keempat, hari keenam tak ada darah tu, dipanggil naqaq. Naqaq ni darah yang berhenti sekejap, berselang dengan ada, tak ada. Yang tak ada tu dipanggil darah. Darah dipanggil naqaq yang dalam tempoh maksimal 15 hari ni. Naqaq yang berselang dengan darah kuat itu wajib mandi hadas dan solat. Puasa jika Ramadan serta lain-lain ibadah berkait suci. Rujuk keterangan muka surat 11. Muka 11 kata apa? Perenggan kedua tu. Jika darah yang keluar dalam tempoh haid itu terputus-putus dan tidak mencukupi jumlah terhitung minima 24 jam, maka semuanya tidak dikira sebagai haid. Pada keadaan ini, dia kata pada contoh muka surat 11 tu, keterangannya atas tu, naqaq ni, naqaq ini pada ketika berlaku naqaq itu, pada ketika sedang berlaku naqaq ini, dikira sebagai suci. Naqaq tu dikira sebagai suci. Jadi dia wajib mandi jika telah mendapat 24 jam. Kalau tak dapat 24 jam, maka dia tak wajib mandi. Baik, tengok di sini. Kita ringkaskan bagi mudah lagi faham, insya-Allah. Kalau darah keluar putus-putus, darah yang keluar putus-putus, dia keluar
Ada, lepas tu tak ada. Ada, lepas tu tak ada. Lepas tu tak ada. Ada, lepas tu tak ada. Kalau yang ada, masa ada ni, dia keluar. Dia keluar 5 jam. Lepas tu berhenti sehari. Lepas tu keluar pula lagi 4 jam. Lepas tu berhenti pula sehari. Keluar lagi 4 jam. Jadi, bila keluar 5 jam, berhenti. Bila berhenti tu, tak ada je darah. Terus dikira suci. Keluar 5 jam, lepas tu berhenti darah. Bila melihat semata-mata tiada darah, terus menganggap sebagai suci. Kalau 5 jam, dapat tak minima haid? Kalau baru keluar 5 jam, dapat tak minima haid? Tak dapat. Bila tak dapat minima haid, maka bila dia berhenti tak ada darah, dia wajib solat tak? Kita kata tadi apa? Bila melihat semata-mata tiada darah, dihukum sebagai suci. Okey. Bila dah keluar 5 jam, berhenti darah, dihukum sebagai suci. Bila dihukum sebagai suci, kena lihat adakah suci dia itu telah mendapat minima haid. Kalau baru 5 jam, dia belum mendapat minima haid 24 jam atau sehari semalam. Maka, apabila berhenti darah dan dihukum suci tetapi belum mendapat minima bagi haid, suci dia itu tidak berhajat kepada mandi wajib. Tidak berhajat kepada mandi hadas. Kerana sucinya dalam keadaan tidak mendapat minima bagi haid. Maka darah yang 5 jam itu belum dihukum sebagai haid. Okey. Kemudian keesokannya keluar semula 4 jam. Semasa sedang keluar, maka dihukum sebagai haid. Kerana melihat darah. Apabila melihat darah, dihukum sebagai haid. Tetapi berhenti setelah 4 jam. Setelah dia berhenti, dihukum suci semula. Dihukum suci itu, adakah telah mendapat minima haid? Belum, kerana baru 4 jam dicampur dengan 5 jam yang sebelumnya juga belum mendapat minima haid. Jumlah baru 9 jam. Campur dua ni. Baru 9 jam. Maka sucinya itu tak perlu kepada mandi hadas, mandi wajib. Kenapa? Kerana belum mendapat minima haid. Okey. Tetapi dia tetap wajib solat kerana dihukum suci. Cuma tak payah mandi. Mandi wajib. Okey. Yang ni saya rasa jelas. Jadi maksud naqak itu ialah darah, keadaan di mana berhenti darah di dalam waktu tempoh maksimal haid. Keluar berhenti. Berhenti sekejap tu dipanggil naqak. Jelas dulu. Nak cerita naqak tu lah. Okey. Jadi, dalam contoh 24 ini, kembali kepada contoh 24. Dia kata, ketika darah berhenti, sebab contoh 24 ini, sehari hitam ke darah kuat, sehari berhenti. Sehari kuat, sehari berhenti. Sehari kuat, sehari berhenti. Sehari kuat. Lepas tu, berubah kepada merah, berterusan. Soalan contoh ni faham tak dulu? Okey. Bila soalan contoh ni faham tak yang kata naqak berhenti sekejap, keluar balik, berhenti sekejap, keluar balik tu? Naqak tu faham tak? Naqak itu keadaan darah
berhenti dalam tempoh bukan tempoh minima haid, tempoh maksima haid. Nurdiana, betul kan? Bukan tempoh minima haid, tempoh maksima haid. Okey. Masuk balik contoh 24. Perempuan ni, hari pertama keluar darah hitam. Kena faham soalan. Dalam contoh 24, contoh 24 tu disebut pertama kali keluar darah sehari kuat. Bila sehari kuat, hari pertama dia keluar hitam. Disebut sehari kuat. Bila sebut sehari kuat, dia dapat tak minima haid? Bila sebut sehari kuat, dia dapat tak minima haid? Balik pada contoh 24. Contoh 24 dia kata, pertama kali keluar darah sehari kuat. Sehari kuat. Sehari tu kena highlight kan. Bila sebut sehari kuat, dia dapat tak minima haid? Dapat. Okey, dia dapat minima haid. Kemudian sehari berhenti. Hari pertama keluar hitam sehari, hari kedua berhenti. Hari kedua ni dipanggil sebagai apa? Hari kedua ni dipanggil sebagai apa? Hari kedua ini dipanggil sebagai nakok. Nakok ini sama dengan hukum suci. Okey. Maka pada hari kedua dia lihat tidak ada darah, dia wajib mandi tak? Dia wajib mandi tak? Dia wajib mandi. Bila dia wajib mandi, dah boleh mandi, dah kena mandi hadas, maka dia wajib solat tak? Wajib solat. Sebab tu pada keterangan disebutkan darah 7 hari pertama dikira sebagai haid. Ketika berhenti darah, yakni nakok yang berselang dengan darah kuat itu wajib mandi hadas dan solat, puasa jika Ramadan serta lain-lain ibadah berkait suci. Sebab tu hari pertama keluar hitam, hari kedua berhenti darah, wajib mandi, solat macam biasa. Tak? Hari ketiga keluar balik. Tak solat pula. Hari keempat tak ada darah, mandi balik. Mandi balik. Solat balik. Hari kelima keluar balik, tak solat dah. Hari keenam keluar tak ada balik, mandi balik. Hari ketujuh keluar tak solat dah. Jelas dulu setakat tu. Okey. Jadi, untuk contoh 24 ini, setiap kali pada nakok, pada darah yang berhenti, tidak ada darah tu, semua dia kena mandi. Kenapa? Kerana sebelum nakok tu, semua telah mendapat minima haid. Jelas dulu. Dan wajib solat. Dan sepatutnya di dalam ni, keterangan ini, dia sepatutnya kena qada. Dia sepatutnya pada keadaan semasa, patutnya di dalam tu, kena qada ni. Qada solat yang sebelum nakok. Pasal apa kena qada? Pasal dia bukan tahu besok nak keluar balik. Dia bukan tahu besok nak keluar balik. Faham tak? Faham? Okey. Ada? Ya. Baik. Tapi kenapa di dalam ni kita tak tulis qada? Dikarenakan yang depan ini sudah mendapat, dah dihukum sebagai haid. Bila dihukum sebagai haid, sebab tu tak qada.
Kalau di sini tak dapat minima haid, maka dia kena qada. Okey. Sebab tu di dalam sini kita tak tulis qada. Jelas? Jelas dulu. Kalau hari yang sebelum naqah tak dapat minima haid, maka dia wajib qada. Qada yang sebelum naqah. Dalam contoh ni kita tak kata pun kena qada yang hari sebelum naqah. Sebab apa? Sebab cukup syarat haid. Bila cukup syarat haid, kenapa nak kena qada? Okey. Jadi masa naqah dia mandi, dia solat, tak ada qada. Lepas tu keluar pula, hari ketiga keluar balik, tak solat. Hari keempat tak ada, dia mandi, tak perlu qada. Hari kelima keluar balik, tak solat. Hari keenam tak ada, mandi tapi tak qada. Hari tujuh keluar balik. Tak? Okey? Okey? Dekat ni jelas dulu. Pada hari ke-8 bermula perubahan warna daripada kuat kepada lemah. Okey. Daripada kuat kepada lemah. Okey. Jika 1 hingga 7 selang-seli tapi bukan sehari. Sini 5 jam, sini 2 jam, sini 3 jam, sini 2 jam. Itu macam mana nak kira? Automatik jadi ghairu mumayyizah. Bila jadi ghairu mumayyizah, sehari semalam saja dia akan dikira haid. Itu soalan kawan kita tadi. Baik, sambung sini. Bila dari ke-8 berubah daripada warna hitam kepada warna merah, tapi hari ke-8 ni dia kena tunggu lah. Dia kena tunggu pasal tetap darah. Walau berubah warna sekalipun, tetap darah dan masih dalam maksima haid. Dia tunggu. Hari ke-9 pun tunggu. Hari ke-10 pun tunggu. Hari ke-11 pun tunggu. Hari ke-12 pun tunggu. Hari ke-13 pun tunggu. Ke-14 tunggu. 15 pun tunggu. Sebab apa masih tunggu? Kerana masih di dalam maksima haid, tetap dia tak solat. Walaupun hari ke-8 tu dah mula berubah warna, tetapi oleh kerana masih berada di dalam tempoh maksima haid 15 hari 15 malam, maka dia tetap tunggu dan tak boleh solat, puasa dan tak boleh melakukan ibadah-ibadah yang berkait dengan suci. Okey. Okey. Dalam contoh benda yang telah berlaku, sekarang kita cuba jadikan benda yang sedang berlaku. Okey? Stop dulu kejap soalan. Lagi saya nak jawab. Lagi saya jawab semua. Baik. Okey? Selesaikan soalan ni dulu. Jadi, perempuan ni tadi hari pertama hitam, hari kedua tak ada. Dia pun mandi, solat seperti biasa. Hari ketiga datang balik, dia tak solat. Dihukumkan haid balik. Hari keempat tak ada darah, dia mandi, solat macam biasa. Hari kelima datang balik, tak solat. Hari keenam tak datang darah, berhenti dah, dia mandi, dia solat macam biasa. Hari ketujuh datang darah, dia tak solat dah. Hari ke-8 datang lagi tapi berubah warna. Tak ada masalah lah, tetap kena tunggu. Walaupun sudah berubah warna. Kerana masih dalam tempoh maksimum haid. Sampai hari ke-15 masih keluar. Tak apalah, masih dalam maksimum haid. Tengok-tengok hari ke-16 masih keluar darah merah. Nak tak nak, kena mandi. Solat, puasa macam biasa jika bulan puasa. Okey. Sekarang, darah ni bersambung daripada 15 dengan 16 bersambung. Bila bersambung, anak, tentu di belakang ni ada yang dihukum haid, ada yang dihukum suci. Ada istihadah.
Jadi berapa hari yang nak dihukum 15 hari kebelakangan ni sebagai haid? Ha? Maka kita kata, ini kes bagi mubtada'ah. Pertama kali datang darah tapi dia kenai. Dia kenai darah. Bila dia kenai darah, dia ingat tak darah dia macam mana? Oh, dia ingat. Awal dulu, darah hitam berhenti, hitam berhenti, hitam berhenti, hitam berhenti. Hitam berhenti, hitam berhenti tu berlaku selama 7 hari. Lepas tu bermula hari ke-8 sampai hari ke-15 hari tu merah semua. Sampailah hari ni hari ke-16 pun merah. Hari ke-16 ni dia dah mandi. Jadi haid dia berapa hari? Haid dia dikira darah kuat. Darah kuat tu berlaku di mana? Di awal 7 hari yang pertama. Walaupun ada selang tak ada. Yang tak ada ni juga menjadi hukum haid. Anak, apa yang dia buat ibadah pada ketika tidak ada darah yang nakak ni tadi ni semua terbatal. Terbatal. Tapi jangan menyesal, batal pula dah. Jangan menyesal. Kerana waktu dia solat pada ketika nakak ni, dia bukan tahu besok tu nak keluar darah. Dia jadi taat kepada Allah. Ni ada nilai di sisi Allah. Cuma setelah berlalu 15 hari, hari ke-16 masih ada darah, dia mandi, solat, puasa, kemudian bila dihitung balik 15 hari kebelakangan itu, rupanya yang dihukum haid adalah 7 hari yang pertama. Dalam 7 hari yang pertama tu, ada berhenti-berhenti. Yang berhenti-berhenti tu dia dah mandi, dia dah solat. Akhirnya bila 16 keluar juga lagi, yang dia mandi, solat pada 7 hari yang pertama tu pun jadi batal. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Okey. Jelas? Jadi, 7 hari yang pertama hitam itu, yang berselang-selang itu, semua dihukum sebagai haid. Bermula pada hari ke-8 yang warnanya darah merah, sehingga hari ke-15, dihukum istihadah. Jadi, kena qada berapa hari? Kena qada solat. Bermula pada darah merah daripada hari ke-8 sampai 15 tu, mana qada solat? 8 hari. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qada solat 8 hari. Darah yang berhenti berselang antara darah kuat juga dikira sebagai haid. Nakak ni, di penghujung pada hari ke-16, nakak ini juga bertukar menjadi hukum haid. Walaupun tadi dia dah mandi solat dah. Tapi itu bukan jadi isu. Solat dilakukan semasa berhenti darah. Yang ini ketika nakak terbatal kerana dikira juga sebagai haid. Pada ketika berhenti darah itu wajib solat kerana pada keadaan sebenar ketika itu wanita tersebut tidak tahu adakah esok yang ni akan datang darahnya akan keluar semula. Waktu dia tengah keluar darah, waktu dia tengah berhenti darah nakak ni, dia bukan tahu besok mesti keluar lagi. Sebab tu dia kena mandi. Bermula pada hari ke-16 dihukum suci dan tunai solat seperti biasa serta lain-lain ibadah berkait suci. Tak? Okey. Jelas tak? Okey. Puan Fatin Fatihah tadi kita dah jawab dah. Kalau yang depan ni darah hitam yang mula-mula keluar ni berselang-selang tapi tak cukup 24 jam, kemudian bersambung darah merah, sampai hari ke-16 dia mandi, nak kira macam mana? Kira jadi ghairu mumaizah walau dia kena darah. Pasal apa jadi ghairu mumaizah? Pasal tak memenuhi syarat tamyiz. Pasal darah kuat tak boleh kurang 24 jam atau sehari semalam. Tapi sekarang darah kuat kurang 24 jam sehari semalam. Maka luput syarat tamyiz yang pertama, ambil sehari je haid. Jelas? Kalau darah hitam tu tak cukup 24 jam. Selama 7 hari. Hari ke-8 darah merah. Maka hari ke-8 dikirakan haid lagi ke? Kalau kes macam ni sama jugalah. Dia tak ada berselang-selang pula. Tapi dia berterusan cuma sikit-sikit. 4 jam, 2 jam, 4 jam, 2 jam, 4 jam, 2 jam, 4 jam, 2 jam. Ini soalan Amisyaf Rizah Muhammad Khalid. Tetap sama juga tadi. Bila tak cukup, darah kuat ni tak cukup 24 jam, bersambung dengan darah merah, terus sampai ke 16, maka darah dia dikira sehari semalam saja. Bertukar. Walau dia kenal darah, tapi tak cukup syarat tamyiz,
jadi ghairu mumayyizah. Kalau sebelum nakak tak cukup minima haid, sebelum nakak tak cukup minima haid, kita dah abang tadi dah. Tak payah mandi. Solat saja seperti biasa. Okey. Jelas tak? Yang mana yang tanya-tanya soalan tadi? Jelas tak? Lagi soalan apa lagi tadi? Habis kita nak berhenti kat sini. Nanti kita sambung contoh 25. Jelas tak? Okey. Kalau darah berhenti pada hari ke-15, semua dihukum haid 15 hari. Nak? Habis. Okey, ada soalan boleh tanya. Kita nak berhenti dah contoh 25. Kita sambung nanti contoh 25. Cuma saya nak admin ada tak? Cuba tengok ni admin. Admin cuba komen admin ada tak? Ada sedang mengikuti tak? Hari pertama darah kuat tapi tak cukup 24 jam. Tak dikira haid ya Ustaz. Hari pertama keluar, katalah hari pertama ni keluar 8 jam. Lepas tu berhenti. Berhenti saja darah dikira suci. Tak payah mandi pasal baru 8 jam. Dia tak payah mandi lah. Lepas berhenti tu dia solat macam biasa. Tapi dia kena qada balik lah 8 jam ni kalau ada dalam waktu solat. Nak? Lepas tu tak lagi besok tak keluar dah. Tak ada darah. Tak apalah. Lepas tu hari ketiga keluar balik 3 jam. Waktu tengah keluar tu tak boleh solat lah. Lepas dia berhenti 3 jam ni, solat balik. Tapi tak payah mandi lagi. Pasal apa tak payah mandi? Pasal 8 jam 3 baru 11 belum dapat 24 jam. Okey. Soalan apa tadi ni? Saya ada tanya soalan di atas Ustaz. Tolong tulis balik lah. Pasal dah terlepas ke atas tu. Tu. Minta maaf. Tulis balik tak apa. Tulis semula. Siapa ada soalan tulis semula. Yang terlepas ke atas tu saya tak baca, tolong tulis semula. Minta maaf. Tolong tulis semula tak apa. Kalau tak cukup 24 jam, dikira haid juga pasal dalam tempoh maksima haid lagi daripada hari pertama tu. Cuma dia tak perlu mandi lagi. Ustaz, kira yang 7 hari tu kalau bulan puasa, tetap kena qada 7 hari walaupun masa kat hari tu masa kat hari kedua tu, dia dah puasa dan solat. Ya, terbatal. Dalam kes ni. Sini dia dah solat, dia puasa. Tapi bila dia hujung, selepas hari ke-16, dia mandi-mandi. Lepas dia mandi, bila dihitung semula hukum yang sepenuhnya, rupanya yang di sini pun dihukum sebagai haid, maka puasa kena qada balik. Puasa kena qada balik. Kalau solat tak perlu qada. Mana soalannya? Sekejap Saya timbul masalah. Okey, yang ni saya kena teliti satu persatu. Kalau tengok sekarang dia akan memakan masa. Puan Fiza Rahim, admin tolong ambil respon benda ni. Soalan Puan Fiza Rahim ni. Admin tolong ambil. Yang ni saya kena teliti lah. Saya kena teliti pasal nak tengok sekarang ni. Yang mana sahabat-sahabat yang sempat tengok, saya nak kena tengok soalan-soalan lain juga. Puan Fiza Rahim, nanti saya akan reply kemudian Yang ni saya akan reply kemudian secepat mungkin insya-Allah. Okey. Saya takut lagi tengok lebih-lebih kurang lagi salah meletakkan perkiraan. Ustaz, hari ke-8. Okey, sebelum tu kejap.
sementara ramai sahabat-sahabat yang belum keluar lagi. Admin mana ni ya? Admin. Ada tak admin ni? Tak ada ni. Tak apalah. Cuma saya nak bagi tahu apa tu untuk daurah 20 sifat hati masih lagi dibuka dan terus dibuka lah. Cuma nak bagi tahu akan bermula pada 30 hari bulan hari Isnin sebagai peringatan mesra lah. Kalau ada yang belum tahu, kalau ada yang nak masuk, nak join. Lepas tu hujung bulan 12 akan ada lagi satu daurah berkaitan dengan akidah. Bab akidah, ilmu bab tauhid berkisar kepada hukum akal. Jadi kita beritahu awal ni supaya bolehlah. Pasal daurah biasanya kita kenakan yuran. Yuran pun RM10. Lepas tu kena beli kitab. Kitab pun lebih kurang dalam RM10. Jadi bolehlah buat persediaan insya-Allah. Okey, sambung balik. Hari ke-8 hingga 15 tu kan istihadah walaupun keluar darah sikit-sikit. Tapi tak boleh solat kan. Sebab dalam tempoh maksimum haid. Ya. Tak? Cuma kalau hari ke-8, 9, 10 ni yang darah merah ni, kalau keluar sekejap, berhenti, keluar sekejap, berhenti, keluar. Kalau waktu berhenti, dia kena mandi balik lah. Pasal yang belakang-belakang ni dah dapat minima haid. Kan? Itu. Kalau darah hari 1 hingga 6 keluar merah, non-stop. Kemudian hari seterusnya hitam, tapi keluar sikit-sikit. Dan selang-seli, masih dalam tempoh maksimum haid. Semua dikira haid kan Ustaz? Ya, betul dikira haid. Waktu selang-selang time hitam tu bila dia berhenti wajib mandi dulu, lepas tu solat. Datang balik hukum haid balik. Ustaz, kalau dia keluar darah hari pertama 12 jam, hari kedua 12 jam dan seterusnya sampai melepasi 15 hari. Dia wanita pertama kali dan satu sifat. Bagaimana keadaannya? Dihukum hari pertama sahaja sebagai haid. Dia masuk ghairu mumayyizah. Kan, Azlina Ahmad. Darah hari pertama 12 hari. Hari kedua 12 jam. Hari kedua 12 jam. Seterusnya sampai 15 hari. 12. Dia pertama kali dan satu sifat. Bagaimana? Dia kira ghairu mumayyizah. Okey, sehari pertama saja dihukum haid. Hari ke-16 wajib mandi. Tapi waktu 12 jam tu pun ada keadaan yang dia kena solat dan tak perlu mandi. Di awalnya belum cukup 24 jam. Bermula pada hari ketiga tu dia dah kena mandi lah. Bila berhenti 12 jam masih dah cukup 24 jam. Soalan tadi tu yang kiraan darah banyak tu nanti kita jawab habis ni, nanti tengok macam mana. Admin tidak. Daurah bab solat, daurah bab solat mungkin kita tak buat dalam masa terdekat, tapi siapa yang mengikuti daurah rukun qauli kita dah bahas sekali dah. Walaupun rukun qauli pada asalnya, kemudian selepas habis tamat daurah rukun qauli kita dah buat kelas tambahan kepada ahli grup yang berdaftar untuk daurah rukun qauli. Kita dah bahas dah daripada niat, berdiri betul, takbiratul ihram, semua rukun, sujud, semua kita dah bahas dah. Dan untuk ke depan nanti peserta-peserta yang untuk daurah berkaitan dengan solat, mungkin kita tak buat dalam masa terdekat. Kerana sebelum ni kita dah buat
daurah rukun qauli. Di dalam grup peserta daurah rukun qauli, setelah habis rukun qauli hari itu, takbir, Fatihah, tahiyat, salawat, salam, kita dah buat kelas tambahan untuk rukun-rukun solat yang lain. Niat, berdiri betul, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, semua kita dah sambung sebagai kelas tambahan. Dan peserta-peserta di dalam grup rukun qauli juga akan ditambahkan lagi dengan pengajian tambahan berkaitan dengan jamak qasar yang akan dibuat nantilah di dalam grup yang sama. Jadi mana-mana ahli yang dah menyertai mendaftar untuk grup rukun qauli hari itu, mereka dah pun diberikan betul tambahan, kelas tambahan. Okey, jelas tak? Jadi kalau Puan Nur Hasanah dah daftar itu, boleh tengok ulangan masih ada di dalam grup rukun qauli. Ya. Dan lepas ni dalam grup sapi yang menyertai rukun qauli juga akan dibuat kelas tambahan berkaitan dengan jamak qasar. Jadi saya tak nak buat daurah yang banyak, kerana kita pun faham orang akan keluarkan duit. Mungkin pada setengah orang RM10 tu sikit. Tapi bagi setengah orang mungkin RM10 tu besar bagi dia. Pasal nanti lepas daurah 20 sifat hati ni, kita akan buat daurah tauhid. Jadi dia ada lah, fiqh ada sikit, tasawuf ada sikit, tauhid ada sikit. Macam itulah. Jelas tak? Jelas tak? Jadi siapa-siapa yang dah ada dalam grup rukun qauli, dia boleh tengok balik. Saya kita dah buat, dah sambung lagi pula. Bukan rukun qauli saja ada dalam tu. Boleh tanyalah dengan kawan-kawan yang dah mengikuti. Mungkin ada yang dah mengikuti. Dan nanti kita akan sambung pula dengan jamak qasar. Jadi kalau yang nak menyertai, yang nak sertai, boleh sertai kemudian pun tak apa. Dia masuk tengok rakaman lah di situ. Untuk daurah rukun qauli, walaupun kita dah lepas, tapi kalau nak join boleh lagi, hubungi admin. Hubungi admin. Macam mana nak menyertai. Tapi kena tengok ulangan lah, tak ada live lagi lah. Live untuk nanti yang kita belum buat lagi, apa dia? Jamak qasar. Lepas tu baru kita fikir pula lah solat berjamaah ke, makmum, muafiq, masbuk ke apa tu, nanti kita tengok. Sama juga dengan daurah 20 sifat hati ni. Daurah 20 sifat hati ni nanti selepas habis, insya-Allah kita akan buat lanjutan pula. Lanjutan daripada kitab Penawar Bagi Hati. Memang saya tak mau buat banyak-banyak daurah untuk jadi banyak yuran pendaftaran. Saya tak mau. Siapa ada urusan boleh keluar dulu. InsyaAllah. Jelas ha? Dan ujung selepas habis daurah 20 sifat hati, kita akan buat daurah wasail ilmi kalam berkaitan dengan asas ilmu akidah pada bicarakan hukum akal. Kitab telah pun dihantar untuk cetak. Kitab yang saya buat alih tulisan daripada Rumi, Jawi kepada Rumi beserta dengan ta'liq ataupun dipanggil huraian, syarahan ringkas. Jadi saya beritahu awal ni supaya nanti bila kitab dah siap, boleh buat belian awal. Kitab kita tak cetak banyak. Memang untuk cukup-cukup je kalau orang daurah. Kita anggarkan saja. Kita akan guna kitab tu nanti. Ujung bulan nanti. Dan untuk daurah tu juga, daurah wasail ilmi kalam tu juga, bicaraan ilmu hukum akal tu juga. Habis daripada tu, mungkin kita akan sambung kitab tauhid. Sama ada Umi Barahin ke. Kita tengoklah. Maksudnya macam tu. Jelas saya tak nak buka untuk daurah ni yuran pendaftaran ni. Untuk daurah ni yuran pendaftaran. Saya tak mau macam tu. Saya yang tak mau macam tu. Cukuplah orang sekali bayar untuk satu rubuk, satu bab tu sudah. Jelas dulu tak? Okey.
Yang terbaru dan yang akan datang beberapa hari lagi, daurah 20 sifat hati. Nanti kita akan buat hebahan lah. Cuma kitab untuk daurah tauhid, bila dah siap cetak nanti, kita akan war-war dulu. Cuma tarikh je kita akan tetapkan kemudian. Itu saja. Bukan daurah penawar bagi hati, daurah 20 sifat hati. 20 sifat hati ni kira ringkasan lah, kita boleh kata ringkasan daripada penawar bagi hati. Cuma bila habis je daurah 20 sifat hati nanti, peserta yang sama akan diberikan kelas tambahan yang akan dibaca daripada kitab penawar bagi hati pula. Itu saja. Macam mana peserta daripada daurah apa tu? Rukun qauli lah. Dia mendapat kelas tambahan berkaitan dengan rukun-rukun solat yang lain, dan lepas ni kita nak buat jamak qasar. Lepas jamak qasar tu nanti baru kita fikir. Boleh sambung ke tidak dengan makmum, muafiq, masbuk, solat jemaah, macam itulah. Okey. Itu. Lain tak ada apalah. Itu saja nak bagi tahu. Okey. Jelas Kita berhenti pada contoh 25, kita akan sambung pada contoh 25 lah. Kita berhenti contoh 24, kita akan sambung contoh 25 pada siri yang akan datang. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada soalan-soalan lain, kita berhenti di sini dululah. InsyaAllah. Ini soalan yang mana saya tak jawab lagi tu. Yang mana yang rasa saya belum jawab soalan dia, tulis je kat sini, nanti saya tengok. Tulis kemudian nanti saya tengok. Okey? Okey. Baik. Jadi kita berhenti di sini dulu ya. Salah silap saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh diambil daripada perkongsian kita pada malam ini. Andai ada terkasar bahasa, andai ada terlanjuran kata, atau yang mengguris perasaan, terasa hati, saya mohon maaf. Doakan untuk kita bersama, semoga terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlindungan zahir dan batin, perlindungan daripada segala bentuk perkara yang boleh merosakkan perjalanan kehidupan kita dalam menuju kepada akhirat, dan dilindungi daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga kita terus istiqamah. InsyaAllah. Doakan saya juga, seluruh ahli keluarga, semoga yang terbaik buat kami dunia dan akhirat. Sekali lagi, salah silap, saya mohon maaf. Cuma yang mana yang tanya dengan saya berkaitan dengan program untuk budak-budak sekolah tu macam mana, boleh ke buat? Jadi saya jawab secara umum jadi sini, mana-mana di dalam Selangor lah. Luar Selangor saya tak ada tauliah, saya tak ambil tauliah luar Selangor. Kalau luar Selangor boleh, tapi penganjur kena pergi Jabatan Agama negeri masing-masing untuk tanya macam mana. Dapat tauliah khas sehari ke apa ke, pelepasan ke apa. Kalau dalam Selangor tak ada masalah. Cuma saya tak ada proposal. Proposal saja buku ni je. Inilah saya punya proposal ke, saya punya ketah kerja ke, saya ini saja. Itu boleh dibincangkan lah macam mana, insyaAllah. Okey, syarat dia mesti kena peserta kat mana sekolah ke, institusi ke apa ke, mereka kena beli buku lah. Itu sajalah. Amin, insyaAllah. Sekali lagi, salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.